Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita menggemparkan seluruh Sabah, Malaysia. Dikabarkan dan disahkan Tun Ahmad Shah, bekas TYT Sabah, meninggal dunia. Bekas yang di Pertuan Negeri Sabah yang ke-9, Tun Ahmad Shah Abdullah, meninggal dunia ketika menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu sebentar tadi. Allahyarham dilaporkan menghembuskan nafas terakhir pada usia 79 tahun. Berita duka cita itu dikongsikan oleh ahli keluarga Allahyarham menerusi laman Facebook. Tun Ahmad Shah dilahirkan pada 9 Disember 1946 dan dilantik sebagai Yang di-Pertua Sabah dari tahun 2003 hingga 2010. Sebelum itu, beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Kita ucapkan takziah dan salam duka cita kepada seluruh rakyat Sabah. Salam sejahtera. Ini isu paling panas. Bayangkan manakan tidak panas. Lihat saja gambar dalam video ini. Zahid janji isu air, elektrik dan jalan raya di Sabah mampu diselesaikan dalam 3 tahun jika UMNO BN menang PRN Sabah. Itu janji Zahid. Ini betul-betul panas lah. Bayangkan, tengok saja dalam video ini. Poster ini ada 6.500 komen. Bayangkan, ini bukan video, ini hanya satu paparan gambar ataupun poster laporan berita di Sabah Info. Tapi mendapat komen yang luar biasa. 6.500 komen dengan 1.500 kali share ataupun dikongsikan. Apa pula komen anda untuk janji daripada Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri ini? Sekali lagi saya bacakan kepada anda, isu air, elektrik dan jalan raya di Sabah mampu diselesaikan dalam 3 tahun jika UMNO BN menang PRN Sabah, kata Zahid Hamidi. Okeylah, sebagai memberikan anda sedikit idea apa komen daripada anda, ini komen daripada netizen berkaitan dengan janji Zahid Hamidi ini. Ialah kita pun tahu sekarang ini pilihan raya negeri Sabah akan menjelang tiba tidak lama lagi. Nah, jadi itu sebabnya kempen walaupun secara tidak rasmi sudah dimulakan. Kita tahu menjelang kempen pilihan raya, semua kereta mewah besar-besar 4x4 Land Cruiser yang besar-besar akan mulalah keluar daripada store, akan mula keluar daripada garage dan akan mula berselerakan di seluruh Sabah, berjalan di atas jalan raya yang gah tapi jalan macam ke bulan. Hanya orang Sabah yang tahu. Kita orang Sabah adalah orang-orang bulan yang ada jalan raya bulan. Itu sebabnya menjelang pilihan raya bukan saja janji kempen yang berterabur di sana-sini, tetapi kereta-kereta mewah besar-besar, bukan mewah sahaja semata-mata, tapi besar-besar. Pacuan 4x4 yang besar-besar, Land Cruiser, dan macam-macam lah keluar, mulalah berkeluaran. Dan ialah ada netizen kata, tu dia menayang sudah ahli politik kita, kata mereka. Tapi itu cerita lain. Cerita ini pula, Zahid Hamidi kata, isu air, elektrik dan jalan raya di Sabah mampu diselesaikan dalam 3 tahun jika UMNO BN menang PRN Sabah. Ada netizen yang mula memberikan komen. Baiklah, apa komen kamu? Ini antara komen netizen. Kata netizen, kenapa sekarang baru kamu cakap 3 tahun boleh selesai masalah air, elektrik dan jalan raya? Dulu ketika memerintah Sabah lebih 20 tahun, tak pula selesai-selesai. Mana lebih cepat, 20 tahun atau 3 tahun, kata mereka lagi. Ada netizen kata, Muhammad Hasrul kata, ini pengaruh wayang kulit, kata beliau. Ada lagi kata cerita lama diperbaharui.
Dulu 30 tahun tidak selesai. Ini kan pula 3 tahun, kata Meriko. Macam lapuk sudah tu amai, kata seorang lagi netizen. Edward Matthew kata, dari dulu lagi asal dekat PRU atau PRN banyaklah janji-janji terang bulan yang ditabur-tabur. Tapi selepas pilihan raya, ramailah ahli politik yang akan mula mencari jalan selamat menjawab janji-janji terang bulan itu. Ada yang kata janji atau manifesto pilihan raya bukan kitab suci. Disitulah mereka akan cuba menghalalkan janji-janji kosong mereka itu. Marudin kata, besoklah kamu menang, rakyat Sabah sudah jera, kata orang Sabah. Ada yang kata, kalau dia tambah ayat lagi lebih panjang, lagilah lucu, kata mereka. Berpuluh tahun kamu jaga Sabah dulu, kenapa tiada kasih selesai masalah itu, kata Aca Caca. Sebenarnya ada juga jalan raya, air dan juga infrastruktur lain yang sebenarnya dibuat oleh Barisan Nasional UMNO ketika memerintah Sabah. Tetapi banyak lagi kawasan yang sebenarnya tidak menikmati kemudahan itu. Inya Sonia kata, cerita lama dibaharui lagi dalam PRN. Macam tawar hati sudah dengar ni janji, kita jaga rumah kita sajalah, kata Musli. Orang yang jujur tidak suka berjanji sebab itu dia tahu risikonya. Tapi orang yang suka berjanji selalunya akan berakhir dengan janji kosong, kata beliau. 60 tahun lebih UMNO pegang kuasa, segala hasil, sumber minyak cukai semua pergi federal. Takkan isu ini tidak pandai selesai, kata Bonik. Yang maju Malaya saja, pembentukan Malaysia yang merugikan Sabah Sarawak, kata Bonik. Pembangunan tidak sama rata. Dibandingkan pembangunan Malaya dengan Borneo, Borneo ketinggalan mungkin sehingga 100 tahun, kata beliau. Yang lucu, ada juga yang kata bayar dulu allowance JKDM yang telah dapat lantikan, kata Juining. Dari dulu pun BN UMNO memerintah Sabah, itu juga sampai sekarang, kata beliau. Bertukar-tukar pun itu juga, kata beliau. Yang untung, kroni-kroni, kata Jukelan. Terus teranglah kamu berazam hanya nak sapu banyak lagi kerusi di Sabah, kata Jeffrey. Ada yang kata, siapalah yang mau percaya lagi statement seperti ini di zaman mega dunia moden ini, kata mereka. Muhammad Saiful kata, siapa lagi yang boleh percaya janji-janji seperti ini? Ini janji 60 tahun yang lepas. Ini janji 50 tahun yang lepas, kata netizen. Saiful Rahman kata, ini janji yang ditabur dulu. Kalau ditabur sekarang, netizen tak akan percaya lagi. Tapi tak apalah, bagi peluanglah, kata beliau. Selama ni apa dia buat? Aku dulu istri posting kunak. Tiap petang elektrik tak ada. Kasihan bah orang kunak, kata Muhammad Saiful Rahman. Walau aku semenanjung, aku sayang Sabah, kata dia. Dengan darah aku tumpahkan untuk Sabah 2013. Nyawa aku beri demi Sabah, katanya. Dan orang Sabah baik hati. Sehingga hari ini aku sentiasa kontak orang di Sabah, kata Muhammad Saiful Rahman. Arsyad Hamid kata ada 6 kali pilihan raya. Ceritanya sama saja, itu juga katanya. Ada kata, pacik ini lucu lah pula, kata beliau lagi. Tahun 1991, UMNO mula bertapak di Sabah. Sekarang sudah tahun 2025, cukuplah bah apa lagi yang mau buyuk, kata Silves. Dulu masa 30 tahun kenapa tak buat, kata Rahim Abu Rayyan. Kata HM Hamba dalam pada ayat padu dia, akhirnya dia melebihi juga sifunya PMX. Tak apalah, kita tengoklah siapa menang, kata beliau. Sebab parti warisan pun sangat kuat di Sabah. Selain memahami budaya Sabah, parti warisan sangat memahami semua suku kaum di Sabah ini. Misalnya bab bantuan Datuk Seri Safi tidak melupakan semua golongan di Sabah. Malah yang di Semenanjung pun ada bantuan. Jadi tak mungkin rakyat boleh lupa apa yang Ketua Menteri Sabah dulu buat, kata beliau lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang dijanjikan oleh UMNO BN ialah mereka berazam menyelesaikan isu kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya di Sabah
dalam tempo 3 tahun pertama sekiranya menang pada pilihan raya negeri akan datang. Memetik sumber portal Sayang Sabah, Presiden UMNO merangkap pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zain Abidi berkata, masalah infrastruktur asas yang berpanjangan telah menjejaskan minat pelabur luar untuk melabur di Sabah, sekaligus mengekang potensi pertumbuhan industri di negeri ini. Saya berazam ketiga-tiga masalah ini mesti diselesaikan dalam tempo 3 tahun pertama jika UMNO diberi mandat oleh rakyat, katanya. Saya juga berazam untuk membawa Foreign Direct Investment FDI lebih banyak ke Sabah ini supaya orang Sabah tidak perlu ke Semenanjung atau tempat lain untuk mencari pekerjaan. Orang Sabah mesti bekerja di Sabah untuk membantu keluarga, katanya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Gerak 17 Dewan Undangan Negeri Karambunai di Dewan IKM Sepanggar hari ini. Tambahnya lagi, penyelesaian kepada isu bekalan air, elektrik dan jalan raya merupakan kunci utama untuk menarik pelabur luar dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan buat rakyat Sabah. Dengan cara kita mewujudkan pekerjaan, untuk mewujudkan pekerjaan, pelaburan mesti dibawa dari luar negara. Pelabur dibawa masuk bila 3 masalah fasiliti itu diselesaikan. Ini boleh kita lakukan insya Allah sebab kita mempunyai seorang Perdana yang baik, Perdana Menteri yang baik, kata Zahid Hamidi. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen kamu.